Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati kepada ustazah kita, Ustazah Huda, dan kepada rakan-rakan pembentangan kumpulan kami. Okey. Jadi pada hari ini kami akan melakukan tugasan kedua iaitu tugasan pembentangan secara berkumpulan bagi subjek FKIK 3013 bagi nama khusus Fiqh Kekeluargaan Islam. Okey. Jadi dalam kumpulan kami terdiri daripada 3 orang. Yang pertama daripada saya sendiri, Muhammad Diaudin bin Zulkafli, yang mana saya mengetengahkan kata-kata iaitu akhlak terpuji keluarga harmoni. Kenapa saya letak kata-kata ini? Kenapa akhlak terpuji? Yang pertama, kerana daripada akhlak terpuji seseorang, apabila dia mantapkan akhlak dia, apabila dia mantapkan keimanan dia, apabila dia mantapkan cara hidup dia mengikut gaya Islam, barulah dia dapat membentuk sebuah keluarga yang harmoni. Dan daripada sebuah keluarga yang harmoni, dapatlah membentuk satu komuniti yang harmoni. Dan apabila semua komuniti yang harmoni dapat diwujudkan, dapatlah membangunkan sebuah negara yang harmoni dan tamadun. Jadi pentingnya bermula daripada seseorang itu sendiri. Itulah penerangan daripada kata-kata saya. Akhlak terpuji, keluarga harmoni. Semuanya bermula daripada kita sendiri. Okay, seterusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aiman Syakir bin Kamarul Nizam. Okay, kata-kata yang saya pilih adalah keluarga bahagia, keluarga sejahtera. Okay, kenapa keluarga bahagia, keluarga sejahtera? Sebab apabila kita bahagia daripada segi apa? Daripada segi kita, daripada segi keimanan kita, daripada segi ibadah kita, daripada segi akhlak kita. Apabila bahagianya keluarga tersebut, maka sejahteralah keluarga tersebut kerana dilindungi Allah, diberi barakahnya, diberi rahmatnya dan dilindungi keluarga tersebut daripada perkara-perkara yang mudarat. Disebabkan itulah saya pilih keluarga bahagia, keluarga sejahtera. Okay, seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli Zat. Okey, kata-kata yang saya pilih ialah di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Dan apa itu kemahuan kita? Kemahuan kita yang sebagai seorang yang ingin berkeluarga, mestilah kemahuan kita tu kita perlu kita mahukan keluarga yang bahagia. Jadi, apa jalan untuk kita dapat keluarga yang bahagia? Okey, iaitu jalan yang adalah jalan yang di mana ditunjukkan dalam Islam itu sendiri. Jadinya untuk kita dapat keluarga bahagia, kita ikutilah jalan-jalan Islam tu di mana ada menekankan diri suami, isteri dan juga keluarga. Di situlah dapat menghasilkan keluarga yang bahagia. Okey, itulah kata-kata yang saya pilih, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Jadinya saya serahkan semula kepada dia. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih kepada ahli-ahli saya, kumpulan kami yang telah memberikan penerangan yang cukup hebatlah tentang kata-kata yang diketengahkan. Jadi saya simpulkan daripada kata-kata yang diberikan adalah semuanya bermulalah daripada kita sendiri, daripada seseorang individu itu sendiri, bagaimana dia memantapkan keimanan dia, bagaimana dia memantapkan cara hidup dia mengikut Islam, dan selepas dia memantapkan diri dia sendiri, barulah dia dapat memantapkan ataupun mewujudkan sebuah keluarga yang harmoni dan mawadah. Okey. Seterusnya kita pergi pula kepada soalan tugasan. Jadi anda secara berkumpulan dikehendaki membentangkan persediaan untuk menganjurkan satu sesi forum mengenai pembubaran perkahwinan di Malaysia. Jadi dalam tugasan kedua secara berkumpulan ini, soalan ini menghendaki kami untuk melakukan satu perbincangan yang memberikan tentang cara persediaan kami menjalankan program forum yang telah dijalankan beberapa hari yang lalu. Jadi dalam slide ini ada beberapa lah langkah ataupun prosedur yang telah kami tulis dan kami huraikan dengan sistematik. Okey, berikut merupakan gambar forum yang telah dibuatlah oleh AJK Publicity
daripada IPG Kampus MUHAS, iaitu Forum Solusi Berhemah Bahagia Menanti yang telah dihadiri oleh 2 ahli panel yang hebat, yang mana program forum ini dianjurkan oleh Jabatan Agama Islam dan Moral iaitu JAPIM, dan telah terdiri daripada beberapa senarai ahli jawatan kuasa lah. Okay, jadi kami bertiga ni terdiri daripada AJK, pendaftaran ataupun backdrop, iaitu pentas lah perhiasan. Jadi yang terdiri daripada kelas Ustaz Maknawi, Syaza Nur Amalin binti Muhammad Asri, Sufia binti Qabil, dan manakala bagi kelas Ustazah sendiri, Muhammad Aiman Syakir bin Kamarul Nizam, dan Muhammad Fajrul Izzat bin Arba'in, dan saya Muhammad Diyaudin bin Zulkafli. Okey. Jadi slide seterusnya adalah mengenai tindakan persediaan kami dalam program forum. Jadi dalam persediaan kami hendak mengendalikan sesuatu program, iaitu program forum ini, kami telah membahagikan kepada beberapa fasa lah, iaitu 3 fasa. Yang pertama fasa sebelum, yang kedua fasa semasa, yang ketiga fasa selepas. Jadi kenapa kami memecahkan kepada 3 bahagian ini? Kerana sebagaimana yang kita tahu, dalam sesuatu program ada beberapa fasa lah, sebelum, semasa dan selepas. Kenapa fasa-fasa ini perlu dilakukan? Tak boleh ke kita menjalankan program itu seperti biasa saja tanpa fasa-fasa ini? Fasa-fasa ini bertujuan untuk menjadikan program itu lebih sistematik, lebih bertentatif, dan kita dapat membuat penambahbaikan di akhir program nanti. Jadi inilah tujuan kenapa kami membahagikan tindakan persediaan program forum ini kepada 3 bahagian. Okey, yang pertama bahagian tindakan sebelum program forum. Okey, yang pertama bahagian tindakan sebelum program forum ini, yang pertama kami telah menerima arahan daripada pensyarah dan pengurusi lah. Jadi arahan dari pensyarah dan pengurusi ini kami telah menerima di dalam aplikasi WhatsApp sebagai medium komunikasi kami, yang mana terdapat beberapa kelebihan, kelemahan dan penambahbaikan lah daripada aspek menerima arahan ini. Jadi kita pergi kepada aspek yang pertama, kelebihan. Yang pertama, dapat mengetahui kronologi perjalanan program secara jelas dan menyeluruh. Jadi apabila kita hendak menjalankan sesuatu program, kita perlulah menerima arahan dengan jelas supaya kita nak buat program itu tiada sebarang apa-apa masalah lah. Jadi tanpa arahan yang jelas, tanpa arahan yang tepat, bagaimana kita hendak menjayakan sesuatu program dengan berjaya. Jadi pentingnya arahan yang telah diterima oleh beberapa senarai ahli jawatan kuasa bagi menjayakan program ini. Jadi beberapa arahan yang telah kami terima, yang pertama ialah mengenai senarai ahli jawatan kuasa forum. Yang kedua, mengadakan mesyuarat. Yang ketiga, tentatif program. Okey, kita pergi pula kepada kelemahan. Jadi dalam semua perkara yang kita buat, pasti
Test, hello. Ada. Okey, maafkan saya kerana di kawasan rumah saya mengalami masalah rangkaian internet, jadi terputus sedangkala lah, iaitu masalah teknikal. Jadi saya minta maaf. Jadi tanpa membuang masa, saya teruskan, iaitu bahagian kelemahan daripada aspek menerima arahan. Jadi yang pertama, terlalu banyak arahan yang telah diberikan di dalam grup WhatsApp. Jadi sepanjang sebelum kami hendak menjalankan program forum ini, jadi kami menggunakan aplikasi grup WhatsApp sebagai untuk menerima arahan, untuk memberikan arahan dan untuk memberikan maklumat secara pantas lah di aplikasi WhatsApp. Jadi kelemahan yang kami dapati adalah terlalu banyak sangat arahan yang telah diberikan di dalam grup WhatsApp. Jadi apabila terlalu banyak arahan yang telah diberikan di dalam grup WhatsApp, dia risau dan bimbang terdapat AJK yang masih tidak tahu skop kerja, ataupun senang cerita terlepas pandanglah benda itu. Jadi antara cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan ialah, yang pertama, penambahan grup hanya untuk arahan sahaja di aplikasi WhatsApp perlu diwujudkan. Kenapa saya mengatakan sedemikian? Kerana penambahan grup iaitu hanya untuk arahan saja. Maksudnya tiada sesiapa boleh memberi komen dan sebagainya, iaitu hanya kepada beberapa orang individu yang mempunyai kuasa ataupun pangkat yang tertinggi yang boleh memberikan arahan. Jadi dengan berbuat demikian, dia tidak akan mengucak-kacirkan yang seberapa banyak arahan yang telah diterima. So dalam satu program yang hendak dijalankan, kita perlulah mempunyai sekurang-kurangnya 2 grup perbincangan supaya satu kumpulan untuk kita membincangkan sama ada langkah ini boleh diteruskan ataupun tidak, dan manakala satu lagi kumpulan hanyalah untuk arahan sahaja, supaya maklumat itu dapat disampaikan dengan secara terus dan tepatlah kepada setiap AJK yang telah ditetapkan. Jadi dengan penambahan grup hanya untuk arahan saja di aplikasi WhatsApp ni, jadi semua AJK dapat maklumat secara terus dan lebih sistematik lah. Jadi ilmu ini saya dapat semasa saya menjalani praktikum, di mana guru-guru di sana telah mewujudkan satu grup WhatsApp dan satu grup Telegram, yang mana di dalam grup Telegram ini hanya untuk diberikan arahan saja. Tidak boleh memberikan komen dan perkataan yang sebagainya lah. Jadi dengan langkah ini dia dapat mengurangkan maklumat yang tidak tepat kepada setiap guru-guru lah. Jadi perkara inilah saya mengaplikasikan dalam kami membuat persediaan sebelum menjalankan program forum ini. Jadi selesai saja pada aspek menerima arahan dari segi kelebihan, kelemahan dan penambahbaikan. Seterusnya kita pergi pula kepada bukti arahan dari pensyarah dan pengerusi. Jadi yang saya bercakap tadi, ia bukanlah hanya semata-mata cerita, rekaan dan dongeng saja. Jadi ada buktinya. Yang pertama daripada arahan senarai jawatankuasa forum yang telah diberikan pengerusi program kita, iaitu Daniel Ajwad. Yang mana beliau telah memberi satu arahan dan telah memberikan satu fail PDF, di mana di dalam fail PDF itu terdapat beberapa senarai ahli jawatankuasa forum secara lengkap lah. Jadi ini buktilah kami menerima arahan daripada pengerusi program. Yang kedua adalah bukti kami mengadakan mesyuarat perbincangan. Kalau kita boleh lihat di dalam gambar tersebut, kami telah melakukan mesyuarat secara 3 kali. Yang pertama bagi pembahagian AJK dan penerangan job scope. Yang kedua, update gerak kerja setiap kerja, dan yang terakhir adalah laporan akhir gerak kerja setiap AJK.
Jadi inilah bukti kami mengadakan mesyuarat, dan akhir sekali adalah tentatif program yang telah diberikan oleh pengurusi program kita juga, saudara Daniel Ajwad, yang mana tentatif program ini berperanan untuk menunjukkan kronologi ataupun prosedur program itu dijalankan dari permulaan hinggalah ke akhir. Jadi dengan memberikan tentatif program kepada setiap AJK ini, jadi program itu dapat dijalankanlah secara lancar dan lebih sistematik lah, tanpa sebarang partikel. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada aspek membentuk beberapa AJK. Jadi setelah kami menerima arahan daripada pengurusi dan pensyarah, kami telah membentuk beberapa AJK lah. Yang pertama, kami telah membentuk beberapa AJK kepada satu bahagian AJK pendaftaran dan satu lagi kepada AJK perhiasan lah, iaitu backdrop. Jadi kelebihan kami membentuk beberapa AJK ini iaitu kami dapat membahagikan skop kerja dengan adil dan saksama lah. Jadi kalau skop kerja itu terlampau banyak, kami akan memudahkannya dengan memecahkan kepada beberapa dua bahagian, dan kami akan memberikan kepada setiap orang yang bertanggungjawab lah. Dengan itu dapat memudahkan kerja kita dan dapat menjadikan kerja itu dengan lebih pantas. Jadi kekurangan daripada membentuk beberapa AJK ini iaitu tidak semua ahli AJK terlibat dengan skop kerja yang telah ditetapkan. Jadi inilah masalahnya apabila kita dah membahagikan kepada beberapa skop kerja, tidak semua ahli AJK itu terlibat dengan skop kerja yang telah ditetapkan. Jadi ini akan menimbulkan sedikit sebanyak kurang tenaga kerja. Seterusnya AJK yang lain tidak akan tahu bagaimana gerak kerja yang telah dilakukan oleh AJK yang lain. Jadi inilah kekurangan daripada kalau kita membentuk beberapa AJK kepada beberapa bahagian lah. Jadi bagi mengatasi masalah ini, cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan adalah yang pertama, kita boleh merancang dan membentuk skop kerja kepada beberapa ahli, tetapi pelaksanaan gerak kerja itu haruslah menyeluruh. Jadi nak membahagikan skop kerja kepada beberapa bahagian, sama ada 2 ke 3 ke 4 boleh saja, tetapi pelaksanaan gerak kerja itu haruslah diikuti oleh setiap ahli supaya kerja itu kita dapat melakukan secara bersama-sama dan kita dapat melakukan program ini dengan berjaya lah. Jadi kalau hanya seorang sahaja yang membuat kerja, jadi susahlah nak kerja itu dijalankan. Jadi sebolehnya kita buat gerak kerja itu secara bersama-sama lah. Okay, jadi selesai dari segi aspek membentuk beberapa AJK, kita pergi pula kepada yang seterusnya. Okay, jadi setelah selesai menerima arahan, seterusnya kita dah membentuk AJK. Seterusnya kita telah menggalakkan dan menyuruh ahli mencatat beberapa perkara yang penting lah. Jadi antara perkara-perkara penting, yang pertama ialah pembahagian skop kerja, yang kedua senarai alatan dan barang untuk perhiasan pentas, yang ketiga jumlah kos yang telah digunakan, dan yang keempat membuat pinjaman pasu bunga di Jabatan PSB, dan yang kelima penyediaan pautan kehadiran dan QR code lah. Inilah bahagian perkara-perkara penting yang harus diambil cakna oleh setiap ahli dalam sesuatu AJK lah, supaya gerak kerja itu dapat dilaksanakan dengan berjaya. Yang pertama tadi pembahagian skop kerja, kita telah membahagikan kepada beberapa skop kerja. Yang pertama bahagian AJK pendaftaran, yang kedua AJK perhiasan, yang kedua senarai alatan dan barang lah untuk perhiasan pentas. Jadi kenapa kita buat senarai alatan ni? Supaya kita tahu barang apa yang hendak kita beli, barang apa yang tidak patut kita beli dan sebagainya lah. Ini bagi mengelakkan pembaziran daripada berlaku. Yang seterusnya adalah jumlah kos yang digunakan. Jadi jumlah kos yang kami untuk membeli barang ini adalah daripada hasil dana kutipan yuran lah yang telah kami kutip semua. Jadi kami telah memperuntukkan sebagaimana bukti-bukti seperti resit pembelian supaya ini membuktikan kami menggunakan yuran yang telah dikutip dengan secara tulus
dan jujurlah. Kami tidak membuat untuk membeli perkara-perkara yang lain yang tidak ditetapkan. Yang terakhir adalah penyediaan pautan kehadiran dan QR code. Ini untuk memudahkan semua siswa guru lah untuk menghadiri ke program ini, dan juga untuk kebaikan kita sebagai AJK pendaftaran untuk menyemak siapakah yang hadir dan siapakah yang tidak hadir. Jadi kenapa pentingnya kita menyenaraikan perkara-perkara penting ini? Yang pertama, pelaksanaan gerak kerja lebih teratur. Jadi ini daripada pembagian skop tu lah. Kita memecahkan kepada dua bahagian, AJK pendaftaran dan AJK perhiasan. Yang kedua, menggunakan dana yuran kutipan dengan telus dan sebaiknya. Ini daripada aspek tadi kita senaraikan beberapa alatan yang hendak dibeli, dan kita menunjukkan resip pembelian yang telah kita gunakan supaya kita tidak mensalahgunakan yuran yang telah dikutip. Yang ketiga, melatih diri untuk lebih beradab dan profesional dalam hal yang berkaitan dengan pihak luar, iaitu Jabatan PSB lah. Yang ini berlaku pada iaitu membuat pinjaman palsu. Jadi dalam apa-apa program sudah semestinya dia akan melibatkan pihak luar dan sebagainya. Jadi kita perlulah mempunyai kesantunan, kita perlulah mempunyai adab, dan kita perlulah bertindak secara profesional dengan meminta izin terlebih dahulu. Jangan kita terus pergi ke pihak sana dan kita main ambil sahaja barang. Tidak boleh. Kita perlulah beradab. Kita nak masuk tempat orang, perlulah dengan beradab. Jadi kita tanya kita nak meminjam dalam beberapa barang, dan kalau sekiranya dibenarkan, barulah kita boleh ambil, dan kita guna sebaiknya, dan kita memulangkan semula dengan tanpa cacat celah lah. Jadi bagaimana kita ambil dengan baik, kita pulang pun dengan baik. Jangan kita ambil dengan baik, kita pulang dengan cacat celah lah, dengan pecah ke, dengan bahagian sini patah ke, rosak ke dan sebagainya lah. Jadi ini sedikit sebanyak telah melatih diri kami untuk lebih beradab dan profesional lah dalam hal yang berkaitan dengan pihak luar. Contohnya seperti Jabatan Pendidikan Seni dan Visual. Yang terakhir, mudah untuk menyemak kehadiran dan penlibatan siswa guru dalam program forum. Jadi perkara ini berlaku dalam penyediaan pautan kehadiran dan QR code lah. Jadi setelah kami menyediakan pautan kehadiran kod ini, kehadiran program ini melalui Google Form, jadi di situ kami boleh melihat seberapa ramai yang telah mengisi kehadiran dan seberapa ramai yang tidak mengisi kehadiran. Jadi di situ kita dapat melihatlah pelibatan siswa guru dalam program forum ini. Okey, selesai bahagian ahli ini. Jadi ini adalah bukti perkara penting dan gerak kerja lah. Jadi kita boleh tengok daripada gambar yang belah kiri sekali adalah resip pembelian, di mana kami telah menyenaraikan beberapa barangan yang hendak dibeli dan harga di situ beserta harga. Jadi ini menunjukkan pembelian secara tulus dan tidak disalahgunakan yuran yang telah dikutip secara bersama, kerana kita tidak mahulah menggunakan hak yang tidak sepatutnya kita ambil. Gambar yang kedua adalah gerak kerja kita. Kita tengok tadi. Yang kedua adalah gambar gerak kerja di bahagian pentas, di mana beberapa ahli telah menjalankan kerja dengan membuat perhiasan pentas dengan baik dan rajinlah dengan bersungguh-sungguh. Okey, kita pergi pula pada slide yang seterusnya. Okey, yang terakhir ialah penyediaan pautan kehadiran dan penghasilan QR code. Jadi inilah aspek kehadiran yang telah kami hasilkan. Yang pertama, kami membuat penyediaan kehadiran ini di Google Form lah. Di Google Form di Google. Jadi kalau nak buat dia senang je, boleh pergi ke Google dan type saja Google Form, dan adalah beberapa perkara ataupun kriteria yang perlu diisi. Jadi setelah kami dah melengkapkan kriteria dan kami dah meletakkan gambar sekali, seterusnya kami menghasilkan QR code. QR code ni supaya lebih senang lah. Jadi bagi siswa guru yang telah hadir ke Dewan, jadi mereka tinggal mengeluarkan telefon pintar mereka dan hanya perlu men-scan sahaja QR
kod tersebut dan kemudian mereka akan terus masuk kepada link kehadiran forum solusi berhemah bahagia menanti. Jadi mudahkan kerja orang. Kita mudahkan kerja orang, insya-Allah Tuhan mempermudahkan urusan kita. Okey. Jadi setelah siswa guru pun dah mengisi kehadiran berdasarkan link berdasarkan QR code, jadi kita boleh melihatlah berapa ramai yang telah hadir dan berapa ramai yang tidak hadir. Jadi di sini kita dapat melihat majoriti yang hadir ialah daripada siswa guru option bahasa Melayu, daripada option pendidikan Islam dan sebagainya lah. Jadi kita boleh melihat dengan tulus lah. Dan gambar terakhir ialah kita menampal beberapa QR code di setiap penjuru dewan lah. Dan sebab ini kita tidak menampal pada satu bahagian supaya kita tidak mahu keadaan dalam dewan menjadi huru-hara. Jadi kita menampal beberapa di setiap penjuru supaya kita dapat memudahkan pergerakan siswa guru untuk mengakses link kehadiran lah. Dan ini menjaminlah keharmonian program itu. Okey, jadi itu sahaja selesai bahagian fasa sebelum penyediaan program forum. Saya seterusnya mempersilakan kepada saudara Aiman Syakir untuk membentangkan tugasan semasa forum dijalankan pula. Terima kasih. Okey, baiklah. Terima kasih kepada saudara Dayudin atas penerangan tugasan sebelum forum dijalankan. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada tugas semasa forum dijalankan. Okey, tugasan yang pertama bagi semasa forum dijalankan adalah menampal helaian QR code seperti yang diterangkan oleh saudara Diak. Maksudnya kami telah menampal QR code di beberapa tempat untuk memudahkan pelajar mengisi kehadiran dan tidak berterabur lah maksudnya ataupun tidak berkerumun di satu tempat untuk mengisi kehadiran tersebut. Maksudnya dari segi kekuatan mudah untuk pelajar mendaftar kehadiran. Sebab seperti mana kita tahu, kita ni pada zaman teknologi, zaman di hujung jari semuanya. Maksudnya kalau kita menggunakan pendaftaran secara fizikal iaitu di atas kertas seperti zaman-zaman sekolah menengah, sekolah rendah, perkara tersebut sangatlah tidak praktikal dilakukan pada zaman sekarang ni lah. Sebab apa? Sebab kalau kita gunakan secara fizikal iaitu secara atas kertas iaitu pelajar akan datang kat kita, dia akan tanda tangan. Maksud kat situ kita akan makan masa yang banyak lah sebab mungkin kita akan buka satu meja je. Maka pelajar akan berkumpul satu tempat sehingga kan tempat tu menjadi sesak dan mengganggu lah pergerakan ataupun tentatif program tersebut. Okay, antara kelemahan untuk QR code ni adalah jumlah QR code yang disediakan, yang kita sediakan terhad. Sebab apa? Sebab tempat untuk kita menampal QR code ni kurang. Sebagai kalau kita tengok kat dewan DDRI, dinding memanglah banyak, tapi untuk kita letakkan di tempat yang pelajar boleh nampak tu sangat kurang lah. Semasa program berlangsung, walaupun kita dah sampai dalam 8 helaian QR code ni, masih ada pelajar yang bertanya kepada AJK pendaftaran, kepada kami, kat mana nak isi pendaftaran, kat mana QR code, kat mana link dan sebagainya, kat mana pautan pendaftaran tu. Jadi kami pun macam berasa kat situ, kat situ kelemahan kita. Maksudnya siswa guru ataupun pelajar tak nampak kat mana kita tampal QR code tu walaupun kita dah print satu A4 tu. Satu A4 tu kira agak besar lah untuk ditampal dekat DDRI tu. Maksudnya masih ada lagi pelajar-pelajar yang kurang nampak ataupun kurang peka dengan QR code yang kita tampal untuk forum yang kita jalankan pada 15 hari bulan yang lalu. Okay, antara penambahbaikan yang boleh dilakukan oleh kami, kami perlu sediakan satu tempat yang khusus untuk menampal QR code ni. Sebagai contoh, di bahagian pintu depan dewan ataupun kita akan letak bot papan-papan kenyataan. Kita akan susun secara memanjang ataupun secara melintang. Kita akan susun di tempat yang sesuai. Maksudnya kita akan tampal QR code tu dalam 5 atau 6 helaian. Maksudnya kat situ dekat bahagian pintu dewan masuk lah. Bila siswa guru masuk je dewan, okey, dia orang akan nampak QR code, scan me, kehadiran di sini. Maksudnya
pelajar tidak akan tertanya-tanya lah kat mana kita nak isi pendaftaran, kat mana kita nak scan, kat mana pautan dan sebagainya. Okay, itu untuk isi menampal helaian QR code ataupun pendaftaran lah untuk siswa guru bagi forum tersebut. Okay, seterusnya kita masuk kepada isi kedua, iaitu menyusun pasu bunga dan memasang banting. Okey, menyusun pasu bunga. Pasu bunga ni kita telah pinjam daripada Jabatan Pendidikan Seni Visual. Kami telah pinjam pada hari Rabu pada 14 Jun 2023. Kami bertemu dengan pensyarah Jabatan Pendidikan Seni Visual dan meminta izin lah kepada mereka seperti yang dia terangkan. Kami minta izin secara profesional, secara sopan santun dan juga secara tata tertib untuk meminta barang tersebut, sebab kita pinjam dengan orang, jadi kita kenalah bersopan santun. Janganlah kita minta dengan secara paksaan ataupun ambil tanpa kebenaran. Okay, antara kelebihan menyusun pasu bunga ataupun memasang banting untuk AJK pentas, untuk piasa pentas adalah untuk mencantikkan suasana dan menghidupkan pentas. Okay, seperti mana yang kita tahu, kalau dilihat dalam gambar tu, di bahagian atas pentas, di bahagian lantai pentas, kita dapat lihat bunga-bunga yang disusun dan juga di bahagian tangga bunga yang disusun dengan sangat cantik. Maksud kat situ kita nampaklah pentas tersebut meriah ataupun ada suasana dia. Dibandingkan dengan tiada hiasan apa-apa, tidak diletakkan bunga ataupun tidak diletakkan apa-apa. Maksudnya nampak kosong je. Maksudnya kita pun datang forum tersebut, kita pun nampak oh bosannya forum ni. Maksudnya dia tak menarik perhatian siswa guru ataupun pelajar yang datang ke forum ini. Ya, antara kelemahan yang dapat saya lihat untuk tugasan ini adalah tenaga kerja yang kurang. Sebab apa saya cakap tenaga kerja yang kurang? Sebab kalau kita tengok pada senarai AJK yang telah dihantar oleh saudara Ajwad, saudara Deni Ajwad di dalam grup besar, bila kami lihat pada kertas cadangan melebihi daripada yang diperlukan. Sedangkan di AJK perhiasan pentas ni kami memerlukan orang yang ramai ataupun bilangan ahli yang ramai, sebab kami perlu meletakkan bunga, menghias papan kenyataan di belakang, papan apa nak cakap, papan perhiasan lah sebagainya. Jadi kita nampak kat situ tenaga kerja yang kurang. Kalau kita tengok untuk AJK pendaftaran dan juga AJK perhiasan pentas hanya 6 orang saja. Bila kita bekerja secara 6 orang ni, walaupun kita dah bahagi skop kerja seperti saudara dia bentangkan tadi, kita dah bagi untuk AJK pendaftaran dengan AJK perhiasan. Tapi kami tetap perlu membantu AJK perhiasan tersebut. Sebab apa? Sebab kalau kita datang ke dewan tersebut, kita nampak gerak kerja yang sangat lambat lah. Maksudnya lambat untuk siapkan perhiasan tersebut. Sebab kami membuat perhiasan pada Rabu petang. Dan kami tidak dapat menyiapkannya dan kami sambung pada Rabu malam. Yang menyebabkan sepatutnya boleh siapkan pada petang tersebut, tapi disebabkan tenaga kerja yang tidak ramai dan sebagainya menyebabkan menyebabkan gerak kerja tersebut lambat lah daripada yang sepatutnya. Biasanya penambahbaikan perlu diberikan tenaga kerja yang ramai. Sepatutnya lah pengurusi dan juga naib pengurusi memberikan ahli-ahli jawatankuasa secara adil dan saksama lah. Walaupun kita tengok ada jawatankuasa yang diberikan secara adil bilangannya, sebagai contoh macam AJK tempat, AJK makanan dan sebagainya. Akan tetapi ada AJK ahli jawatankuasa yang tidak adil diberi bilangan. Contohnya macam AJK kertas kerja sehingga lebih pada 3 ataupun 4 orang. Sedangkan AJK kertas kerja ni hanya memerlukan mungkin 2 atau 3 orang saja, sebab tidak memerlukan tidak memerlukan kerja atau tenaga kerja yang banyak, sebab hanya membuat kertas cadangan saja dengan pembincangan pensyarah. Itu ada penambahbaikan yang boleh dibuat, iaitu memberikan tenaga kerja yang ramai ataupun bilangan yang sepatutnya diberikan. Okey, yang ketiga untuk tugasan semasa adalah memastikan tempat perhiasan dalam keadaan kemas. Kenapa kami perlu pastikan tempat perhiasan dalam keadaan kemas? Sebab pentas adalah tempat utama berlakunya forum tersebut. Sekiranya pentas tersebut tidak berada dalam keadaan kemas ataupun tersusun, maka ahli ataupun panel-panel jemputan akan merasa tidak senang ataupun tidak selesa dengan keadaan tersebut. Antara kelebihan dia mudah untuk dilakukan kerana tiada pembelajaran atau sampah yang dilakukan. Seperti mana yang kita tahu, perhiasan pentas kita hanya menggunakan kain, pasu bunga dan juga bunga-bunga hiasan untuk papan
putih di belakang panel forum tersebut, maka tiada sampah yang kami lakukan. Apa tu, tiada sampah yang banyak lah yang kita buang. Jadi senanglah untuk dikemaskan, dan juga untuk perhiasan-perhiasan yang lain tiada apa ni orang cakap, tiada kekurangan lah. Antara kelemahan yang kami dapat lihat semasa forum berlangsung lah, kita dapat lihat kain hiasan juga tidak tetap pada kedudukan asal. Yang kita boleh tengok kat gambar tu, kan ada 3 kain, iaitu kain coklat, kain putih dan kain coklat. Pada Rabu malam, kami telah menghias kain tersebut dengan keadaan yang lain. Bila kami datang keesokannya pada pagi hari tersebut, kami melihat kain tersebut dah semakin menurun. Selepas ketika berlangsungnya forum tersebut, kami lihat kain tersebut makin lama makin turun. Kami hanya berharap kain tersebut akan kekal kat situ lah, sebab dia macam papan tersebut kasar, jadi kami hanya berharap kain tersebut akan kekal kat situ tanpa bergerak ataupun terjatuh ketika forum berlangsung. Sekiranya kain tersebut jatuh semasa forum berlangsung, mungkin akan ada AJK kami yang akan pergi ke atas pentas dan mengambil kain tersebut untuk disimpan di belakang pentas, supaya tidak mengganggulah program tersebut dan mengganggu tertib program yang telah dirancang. Sebenarnya penambahbaikan yang boleh dilakukan adalah perlu menggunakan kain yang lebih kasar atau stapler pada kain bahagian tertentu. Kain tersebut adalah kain jenis licin. Jadi bila kita letak pada papan tersebut, kain tersebut akan menggelongsor jatuh. Jadi kami hanya letak kain tersebut, kami hias dan kami biarkan tanpa ada yang menahanlah kain tersebut. Sepatutnya kami stapler ataupun kami paku kain tersebut pada papan tu, supaya kain tu tak menggelongsor jatuhlah ke bawah. Jadi itulah penambahbaikan yang boleh dibuat supaya perhiasan tu kekal pada tempat dia dan cantik mata memandang oleh apa ni orang cakap, oleh panel yang datang, oleh penonton-penonton dan sebagainya. Okey, seterusnya kita masuk pada isi yang keempat, iaitu memastikan pelajar mengisi kehadiran. Okey, untuk memastikan pelajar mengisi kehadiran ni, sebab kita nak memastikan pelajar yang hadir tu ada tepat pada jumlahnya, sebab forum yang dilakukan ini adalah berkaitan dengan kerja kursus. Sekiranya pelajar tidak menghadiri forum ini, macam mana dia nak siapkan kerja kursus? Jadi kami sebagai AJK pendaftaran perlu memastikan adakah kesemua pelajar yang mengambil elektif terbuka Fiqh Kekeluargaan Islam ini hadir pada forum yang dijalankan. Antara kekuatan dia untuk kehadiran yang dilakukan melalui Google Form dan QR Code adalah mudah untuk disemak. Sebab apa? Kita hanya perlu buka ke pautan Google Form dan kita tengok di bahagian respon sama ada berapa orang yang telah menjawab Google Form tersebut, berapa orang yang telah mengisi kehadiran. Sekiranya kita tengok tidak mencukupi kehadiran tersebut, kita akan tengok siapa yang tidak datang. Kita tengok, apabila kita tengok siapa tak datang, kita akan listkan siapa tak datang dan kita akan serah kepada pensyarah, dan pensyarah akan mengambil langkah yang sepatutnya lah untuk diambil kepada pelajar tersebut. Sebab forum yang dilakukan ini adalah forum yang wajib dihadiri oleh pelajar yang mengambil elektif terbuka Fiqh Kekeluargaan Islam. Sebab ia berkaitan dengan kerja khusus, iaitu kerja khusus yang kami sedang lakukan sekarang, iaitu tugasan pembentangan, dan juga kerja khusus tugasan 1, iaitu berkaitan dengan pembubaran perkahwinan. Okay, antara kelemahan yang saya dapat kena pasti adalah Google Form ni boleh disemak oleh orang-orang tertentu saja, iaitu orang-orang yang pertama, orang yang buat Google Form itu sendiri, ataupun orang yang buat Google Form dan sharekan link yang dia telah buatkan kepada ahli jawatankuasa. Antara kelemahan yang saya dapat lihat adalah bila kita kan telah bagi skop kerja, iaitu AJK pendaftaran dan juga AJK perhiasan. Di bawah AJK pendaftaran terdapat 2 atau 3 orang. Maka bila seorang sahaja yang buat Google Form, kami bincang Google Form tersebut, apa yang perlu diletakkan di dalam Google Form, apa yang perlu ada dan sebagainya. Bila kami bincang, kami serahkan kepada seseorang untuk membuat Google Form tersebut. Apabila seseorang itu telah buat, dia buatkan pautan dan juga tukarkan kepada QR Code. Bila semua siswa guru dah mengisi, hanya seorang saja yang boleh melihat respon siswa guru yang hadir. Jadi kami yang lagi 2 orang yang memberi cadangan-cadangan dan sebagainya tidak dapat melihat. Maka apabila
pensyarah tanya kepada kami berapa orang yang hadir, kami akan mencari seorang itu. Contohnya macam dia buat kehadiran tersebut, maka kami akan cari dia, mana dia dan sebagainya, dan menyebabkan pensyarah melihat kerja tersebut tidak lancar lah. Maksudnya sepatutnya semua orang yang berada di bawah AJK tersebut mengetahui bahawa berapa orang siswa guru yang hadir dan juga berapa siswa guru yang tidak hadir. Okay, antara penambahbaikan yang boleh dilakukan adalah kesemua ahli kumpulan perlulah cakna, iaitu dengan mendapat dengan meminta link Google Form tersebut supaya mereka semua dapat melihat berapa orang yang hadir dan berapa orang yang tidak hadir. Kiranya kita sebagai ahli kumpulan tidak cakna dengan perkara tersebut, maka akan berlakunya perkara-perkara yang disebutkan tadi, iaitu apabila pensyarah tanya kepada kita tidak mengetahui berapa bilangan, berapa bilangan dan juga siapa tidak hadir dan sebagainya. Bila pensyarah tengok macam mungkin ada pelajar yang curi tulang dan sebagainya. Jadi kami sepatutnya memberikan kerjasama, iaitu sepatutnya seorang buat Google link, seorang akan buat Google Form dan dia akan kongsikan link tersebut. Maka kami akan buat bersama-sama Google Form tersebut, bukan memberi cadangan sahaja di WhatsApp dan sebagainya. Sepatutnya kami membuat bersama-sama Google Form tersebut supaya semua orang di dalam AJK tersebut mempunyai pautan untuk melihat respon-respon ataupun melihat kehadiran-kehadiran siswa guru pada forum tersebut. Jadi itu sahaja untuk tugas semasa forum berlangsung. Okey, seterusnya saya serahkan kepada saudara Fajrul Izzat untuk menerangkan tentang tugas selepas forum. Dipersilakan. Okey, baiklah. Sekarang kita pergi kepada tugas selepas forum. Okey, baiklah. Tugas yang pertama selepas forum selesai, membersihkan dan mengemas semula backdrop ataupun pentas. Okey, jadinya kita tengok dulu pada kekuatan tugas ini. Okey, kekuatan bagi melakukan tugas ini ialah backdrop yang kami lakukan tu mudah untuk dibersihkan dan dikemaskan. Seperti mana yang kita tahu, kami hanya menggunakan beberapa alatan sahaja untuk menghias backdrop, seperti mana kain, board yang sedia ada, polystring, bunga dan juga banner. Okay, jadinya peralatan ini sangat mudah untuk dikemaskan oleh kami. Tapi terdapat juga kelemahan yang ada semasa melakukan tugas ini. Okay, kelemahan dia, kami sebagai AJK pentas dan juga pendaftaran ni mengambil masa yang lama dalam membersih dan mengemaskan backdrop ni. Okay, kenapa mengambil masa yang lama? Kami kekurangan ahli untuk melakukan tugas ini disebabkan banyak barang-barang, walaupun barang-barang kecil seperti bunga, tetapi jumlah bunga tu banyak dan perlu kami pulangkan kepada Jabatan Seni yang jauh daripada lokasi forum dilakukan. Jadinya dengan ahli bilangan kami iaitu 5 orang, amat terhad kami untuk melakukan tugas ni, kerana bunga saja ada 8, untuk kain lagi, untuk banner lagi, dan setiap lokasi-lokasi barang tu bukanlah lokasi yang berada pada satu tempat, tetapi banyak tempat seperti Jabatan Seni, Jabatan Pendidikan Islam. Itu adalah kelemahan kami lah. Jadi sebagai cadangan penambahbaikan je, kami bercadang untuk masa hadapan, kami mencadangkan untuk menambahkan lagi ahli backdrop ni lah, sebab bagi melancarkan lagi proses membersih dan juga mengemas backdrop ni, seperti mana yang kita nampak tadi lah, kalau ahli kita cukup, lagi mudah lah barang-barang tu kami pindahkan dan pulangkan. Jadinya proses tu tidak perlu lagi menunggu lama. Seperti mana kami pada hari tu, untuk memindahkan barang saja terpaksa ambil masa dalam 30 minit kerana jauh dan juga barang-barang tersebut berat lah. Kemudian kami terpaksa menunggu lecturer untuk habis waktu rehat mereka, sebab kami selesai mengemas barang tu pada waktu rehat pensyarah-pensyarah. Jadinya terpaksalah menunggu lama lah untuk memulangkan.
Jadinya kat situlah cadangan saya untuk menambahkan ahli tu supaya pekerjaan tu lebih cepat selesai dan lancar lah. Okey, seterusnya. Okey. Seterusnya adalah tugasan menyemak semula kehadiran pelajar. Okey. Jadi apa kekuatan tugas ini? Okey, kekuatan tugas ini kita lihatlah sebab kami menggunakan Google Form. Jadi amat mudahlah untuk mengetahui bilangan peserta yang mengikuti forum ni. Sebab apa? Sebab dekat Google Form tu kami dah dapat akses berapa bilangan peserta yang masuk ke dalam forum. Seperti mana yang dapat lihat dalam gambar lah, sebanyak 76 peserta telah masuk. Jadinya peserta yang tidak datang, mereka tidak dapat untuk scan QR tu. Jadi memang confirm lah dia orang tak boleh nak isi kehadiran tu. Tetapi kita tengok pada kelemahan dia pula. Apa kelemahan dia? Okey, kelemahan untuk kehadiran ni ialah rangkaian yang perlahan menyebabkan kami mengambil masa yang lama untuk mengakses Google Form tu. Sebagai mana kita dapat lihatlah saudara kita sendiri, saudara dia pun mempunyai rangkaian yang perlahan. Jadi di sini membuktikan lagi bahawa rangkaian tu menyebabkan apabila kami untuk melihat bilangan peserta yang hadir tu, maka agak lama lah. Jadi dia menyulitkan lagi tugas kami untuk menunjukkan bukti kehadiran tu kepada pensyarah. Tapi seperti mana yang anda tahu, kami juga memfikirkan penambahbaikan yang perlu, seperti mana meminta peserta ni untuk menyenaraikan nama di dalam kumpulan kelas, dalam kumpulan WhatsApp lah, masing-masing bagi yang sudah mengisi Google Form. Okey, kenapa nak kena senaraikan walaupun dah letak Google Form? Okey, senaraikan nama dalam grup WhatsApp ni adalah untuk memudahkan lagi kerja-kerja, seperti mana yang tahu bagi yang rangkaian perlahan, kami dapat mengetahui lebih awal lah berapa bilangan yang hadir. Sebelum berlakunya rangkaian perlahan untuk membuka Google Form tu, kami dah dapat tahu daripada grup WhatsApp. Okey, jadinya ini juga memudahkan kami untuk mengetahui jumlah bagi setiap kumpulan, berapa yang hadir dan berapa yang tidak hadir. Lagi memudahkan kerja kami. Di sini juga akan memberikan kami waktu yang cepatlah untuk memberikan bukti kehadiran tu kepada pensyarah. Okey, baiklah, seterusnya. Okey, seterusnya ataupun yang terakhir ialah kami ni melakukan pemeriksaan gerak kerja akhir ataupun postmortem. Okey, pemeriksaan gerak kerja akhir ni dilakukan oleh kami setelah selesai segala tugasan seperti yang kami nyatakan tadilah, daripada sebelum, semasa dan juga selepas. Okey, jadi selesai semua tugasan yang kami lakukan, kami pun berkumpul dan melakukan pemeriksaan gerak kerja akhir lah. Okey, mula-mula kami sebagai satu ahli jawatan kuasa backdrop dan pendaftaran ni akan membincangkan berkaitan setiap tugasan yang kami lakukan daripada sebelum, semasa dan juga selepas. Kami akan senaraikan semua tugasan-tugasan yang kami telah lakukan. Okey, selepas kami senaraikan tugasan-tugasan ini, kami akan mencari setiap kelemahan yang ada sepanjang menjalankan tugasan ini. Daripada sebelum, apa kelemahan untuk setiap tugasan, dan semasa, apa kelemahan untuk setiap tugasan, dan selepas. Jadi kami akan mencari, kami senaraikan segala kelemahan yang ada. Setelah kami senaraikan kelemahan, kami akan berbincang sesama ahli, iaitu sebanyak 5 orang. Kami berbincang apakah cadangan yang terbaik untuk kami lakukan bagi melancarkan lagi tugas kerja backdrop dan juga pendaftaran ni. Kami akan berbincang, setiap ahli akan memberikan pendapat dan ahli lain pun akan mendengar pendapat setiap ahli. Okey, lepas kami berbincang dan kami akan mendapatkan kata sepakat dalam cadangan penambahbaikan tu, di mana kami sebagai 5 orang ahli ni akan mengambil pendapat yang paling terbaik, yang paling sesuai sebagai cadangan penambahbaikan tu untuk kami terapkan bagi program yang akan datang sekiranya ada. Okey. Dan terakhirnya,
selesai daripada berbincang dan mendapatkan kata sepakat, kami pun menyelesaikan perbincangan gerak kerja kami. Itu saja daripada tugasan selepas tugasan selepas forum. Okey, seterusnya saya serahkan kepada dia. Okey. Jadi terima kasih kepada saudara Fajrul, saudara Aiman Syakir dan pada diri saya sendirilah kerana telah membentangkan tentang persediaan menjalankan program forum ini. Jadi kalau kita tengok terdapatlah beberapa kebaikan, kelebihan dan kelemahan dan cadangan penambahbaikan yang telah dibincangkan secara bersama. Jadi dalam setiap apa-apa program, inilah caranya dan inilah prosedur dia untuk memberi program itu menjadi lebih berjaya lah, iaitu kena ada fasa sebelum, fasa semasa dan fasa selepas. Pada fasa sebelum, siapa yang terlibat, apa yang kena buat, berapa ramai yang perlu terlibat dan berapa banyak dana yang diperlukan. Pada fasa semasa pula, bagaimana gerak kerja dilakukan, di mana tempat kerja itu dilakukan, siapakah yang terlibat, siapakah yang hadir, pergi menyiapkan perhiasan pentas dan sebagainya. Dan pada fasa selepas program, pembersihan dilakukan dan postmortem dilakukan. Jadi semua fasa ini semuanya penting. Tidak boleh kita membuat satu fasa saja, iaitu pada fasa sebelum dan semasa saja, dan fasa selepas kita tidak buat dan sebagainya. Dan contoh pada fasa terakhir iaitu fasa selepas program, iaitu kita melakukan postmortem. Jadi kenapa postmortem ini dilakukan? Supaya kita dapat mengenal pasti kelebihan dan kelemahan sepanjang kami menjalankan program ini. Dan selepas kelemahan itu kami telah kenal pasti, kami dapat cara untuk cadangan penambahbaikan lah, supaya kesilapan ini tidak dapat berulang sekali lagi kepada program yang akan datang lah. Jadi kami harapkan semua ilmu dan pengalaman sepanjang kami menjalankan program forum ini dapat kami gunakan dengan sebaiknya, dan khususnya kami dapat menggunakan pengalaman ini untuk menjalankan program di sekolah kami kelak nanti kemudian, insyaAllah. Jadi akhir kata, yang baik daripada Allah, yang buruk juga datang daripada Allah, tetapi dengan kealpaan kami. Jadi seandainya kami tersalah bahasa, tersasul bahasa, tercakap perkara yang tidak tepat dan sebagainya, kami memohon maaf. Jadi kami mengucapkan juga terima kasih kepada Ustazah Huda kerana setia menonton dan setia mendengar daripada permulaan hingga ke akhir. Jadi itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa lagi.